Itu teorem Pythagoras. Okey, mari kita mulakan. Baik, untuk tajuk ini, ada dua subtopik iaitu 13.1 teorem Pythagoras dan 13.2 adalah akas teorem Pythagoras. Untuk tajuk ini, untuk subtopik ini ada beberapa subtopik kecil iaitu mengenal pasti dan mendefinisi hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Kemudian anda akan menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Anda juga akan seterusnya menerangkan teorem Pythagoras merujuk pada hubungan tersebut. Okey, menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Kemudian anda akan dapat gabungan bentuk geometri dan menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Okey, untuk tajuk subtopik kecil yang pertama, iaitu anda akan mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, sebelum tu kita kenal pasti dulu apa itu segitiga sebelum kita kenal hipotenus tu apa, kan? Okey, segitiga ni mestilah segitiga, ada 3 sisi. Okey. Saya tunjuk sikit mana dia. Okey, segitiga dan dia ada 3 sisi. Okey, bentuk macam ni. Okey, dan dia mesti sudut tegak. Sudut dia mesti 90 darjah. Macam mana nak cari panjang sisi ini nanti kita akan tahu dalam hubungan sekejap lagi. Okey, ini panjang sisi dia. Ini adalah rumus untuk teorem Pythagoras. Okey, baik. Daripada gambar rajah ni, okey, kita boleh kenal dia hipotenus. Hipotenus apa? Hipotenus adalah C ataupun sisi paling panjang. Okey, sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Ada dua syarat dia. Okey, sisi dia nampak paling panjang daripada semua. Pada tiga-tiga ni, AB ni ataupun C ni paling panjang dan sisi yang lain ni pendek lah. Dan dia juga adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Ini sudut tegak dan dia bertentangan. Dan AB ni sisi yang pendek. Okey, kita tengok soalan. Okey, ini saya ambil dalam buku latihan kamu. Okey, latih diri 13.1A, bab 13 lah. Okey, soalan nombor 1. Dia kata, bagi setiap yang berikut, kenal pasti hipotenus. Okey, daripada gambar rajah ni, kita boleh tahu tak hipotenus tu apa? Hipotenus tu yang mana? Okey, saya patah balik. Yang tadi. Okey. Tengok, hipotenus dia kata adalah sisi paling panjang, sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Dia paling panjang dan bertentangan dengan sudut tegak. Okey, kita tengok balik latihan tadi. Okey, kalau kamu tengok daripada sini, A, soalan A dia, apakah hipotenus? Yes, AC. Soalan B, apakah hipotenusnya? Yes, B. Soalan C, ada dua segitiga kat sini bermakna ada dua hipotenus. Apakah hipotenusnya? Okey, PS dan PR. Okey. Seterusnya. Baik, untuk subtopik seterusnya, okey, yang menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Seterusnya menerangkan teorem Pythagoras merujuk pada hubungan tersebut. Okey, macam mana kita nak tentukan rumus bagi segitiga teorem Pythagoras ni? Okey, kita nak tahu hubungannya. Apa hubungan dia? Okey, segitiga sudut tegak ataupun teorem Pythagoras ni, kita boleh hubungkan dia dengan 3 segi 4. Okey, segi 4 yang pertama, P, segi 4 yang kedua Q dan segi 4 yang ketiga R. Okey, jumlah dua segi 4 ni ataupun jumlah kotak segi 4 ni, okey, dua-dua ni bila kita tambah dapat jumlah segi 4 ini. Okey, sebagai contoh, okey, AC ni ataupun AC ni saya katakan dia 5. Contohlah dia 5. Maksudnya dia ada 5 kotak kat sini. Jadi 5 kuasa 2 adalah 25. Bermakna 25 kotak dalam R. Okey, AB. Okey, AB adalah P. Okey, kita anggarkan ini adalah 4 kotak. Okey, kata ini 4. Okey, jadi 4 kali 4, 4 kuasa 2 adalah 16. Okey, BC adalah 3. Contohlah ya. Okey, 3. 3 ada 9 kotak kat sini lah sebab 3 kuasa 2 kan. 3 kuasa 2 adalah 9. Jadi 16 campur 9 dapat 25. Maksudnya ini adalah hubungan yang sah. Hubungan dia hubungan segitiga, sudut tegak dan hubungan ini disebut teorem Pythagoras. Kita teruskan kepada latihan. Okay, ini pun dalam buku teks anda. Okay, bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara segi panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Okey, tengok A.
Okay, kalau daripada sini kita tengok yang paling panjang adalah hipotenus dia AC kan. Jadi AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Itu adalah hubungannya. Okey, tengok soalan B. Hubungannya okey, ln, okey yang paling panjang ln okey kuasa 2 tambah sama dengan lm kuasa 2 tambah mn kuasa 2. Okey. Dua-dua ni kalau tertukar yang ni dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey. C. Apakah hubungan segitiga ni? Okey, R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Soalan D. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, Z kuasa 2, okey yang bertangan Okey, Y kuasa 2 tambah X kuasa 2. Boleh tukar juga, tak ada masalah. Faham kan? Okey, kita teruskan dengan satu topik yang seterusnya. Menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak dan gabungan bentuk geometri. Okey, kita tengok untuk segitiga bersudut tegak dulu. Kita nak tentukan panjang sisi X. Okey, kita dah tahu 12, kita tahu 16. Macam mana kita nak cari panjang sisi X? Okay, kita tengok X ni yang bertentangan dengan sudut tegak kan? Okey, bertentangan dengan sudut tegak, maksudnya dia adalah hipotenus. Maksudnya kita kena tambah dua sisi yang pendek ni dan kita kuasa 2 kan dia. Okey, ini contohnya ya. Okey, X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Dua-dua ni tertukar pun boleh. Okey, 12 kuasa 2 tekan kalkulator sahaja. 12 kuasa 2 adalah 144. Tambah dengan 16 kuasa 2, 256. Kamu tambah ini dapat 400 dan kuasa 2 bawa ke sebelah jadi punca kuasa dapat 20. Kita teruskan dengan B. Okey, kalau kamu tengok dekat soalan B ini, sisi yang bertentangan dengan dia, hipotenus telah diberikan. Maksudnya hipotenus di depan, okey, 26 kuasa 2. Sisi yang pendek dua-dua ini, okey, itu adalah X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Okey, X kuasa 2, okey, kita bawa 24 ke sebelah sana. Okey, jadi 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 tambah bawa ke sebelah jadi tolak, okey. Okey, 24 kuasa 2, 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Okey, kamu just tekan je kalkulator. 26 kuasa 2 adalah 676 dan tolak 24 kuasa 2 adalah 576. Anda akan dapat 100 dan kuasa 2 bawa sebelah jadi punca kuasa akan dapat 10. Kita tengok contoh untuk yang gabungan pula. Okey, hitung panjang PQ dalam setiap rajah yang berikut. Gabungan bermaksud ada dua atau lebih lah segitiga bersudut tegak. Okey, kalau kita tengok kat sini, segitiga sudut tegak dia ada dua. Okey, ada dua. Soalan B pun ada dua. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kamu kena selesaikan panjang PR dulu. Baru kamu boleh dapat panjang PQ. Sama juga ni, kamu kena selesaikan SQ ataupun QS dulu. Baru kamu akan dapat panjang PQ. Okey. Teruskan dengan, okey, yang paling panjang adalah PR. Okey, PR kuasa 2. Yang pendek ni kamu tambahlah. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Dapat 9 tambah 16 dapat 25. Okey. So, kamu dapat panjang ni adalah 25. Ya ke? Panjang ni 5 ya. Okey, panjang ni 5. Tapi, awak tengoklah, PR kuasa 2 diteruskan kepada kat sini 25. Maksudnya 5 kuasa 2 lah juga. Okey, dapat terus 25. Okey, tambah 12 kuasa 2. Kamu dapat 169. Dan PQ dia adalah 169 punca kuasa. Sebab ni kuasa 2, bawa sebelah jadi punca kuasa. Jawapan dia PQ dia 13. Okey, soalan B. Okey, soalan B, tengok kat sebelah sini. Okey, dia ada dua segitiga. Kamu kena cari dulu panjang QS ataupun SQ. Okey, SQ kuasa 2 ataupun QS kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, dapat 36 tambah 64 dan dapat 100. Tambahlah. Okey, guna saja kalkulator anda. Okey, dapat kat sini adalah 100 ataupun punca kuasa dia dapat 10 lah. Okey, kalau ikutkan, dia terus letak QS ni sebagai 100 lah. QS kuasa 2 sebagai 100. Ataupun awak boleh letak 10 kuasa 2. Okey, sama saja. Okey, awak kena tolak. Kenapa kena tolak? Sebab sisi yang paling panjang telah pun diberikan. Okey, telah pun diberikan. Dan kita nak tahu sisi yang pendek ini, PQ. Jadi, kita ambil sisi yang panjang, kuasa 2, tolak sisi yang pendek yang kamu cari tadi, 10 kuasa 2, 100.
Okey, kamu akan dapat 125 kuasa 2 bawa ke sebelah jadi punca kuasa dapat PQ. Okey, PQ adalah 11.18. Okey, biasanya kita letak kepada dua tempat perpuluhan lah. Ikut kepada soalan yang diberilah. Kalau dia nak dua tempat perpuluhan, kalau dalam ni dia tak bagi, maksudnya anda tulis saja pada dua tempat perpuluhan. Okey, ada dua kat belakang ni. Okey. Ada dua huruf nombor lah. Teruskan. Faham kan setakat tu? Okey. Kita tengok latihan. Untuk tahu faham ke tidak, kita tengok latihan. Baik, latih diri 13.1C. Okay, bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan jika perlu. Okay, dia kata jika perlu. Maksudnya, kalau ada yang ada perpuluhan, contohnya macam soalan D, ataupun mana-mana soalan lah. Okay, maksudnya kamu kena letak dua tempat perpuluhan macam tadi. Okay, tengok soalan A. Dia nak sisi yang hypotenuse ni. Kalau kamu tengok, sini adalah sisi hypotenuse. Jadi 8 dengan 6 ni, kamu kuasakan tambah. Okay? Jadi X kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, kuasa 2 bawa sebelah jadi punca kuasa. Jadi 6 kuasa 2 adalah 36 tambah 8 kuasa 2 adalah 64. Kamu tambah akan dapat 100. Punca kuasa 2 100 adalah 10. Kuasa 2 bawa ke sebelah jadi punca kuasa ya. Dan jangan tinggalkan dia cm. Soalan B. X ni adalah yang pendek. Nampak tak? Okey. 25 ni adalah sisi yang hypotenuse yang paling panjang. Jadi 25 mesti tolak dengan 7. Ataupun 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Dapat X. Okey. Jangan lupa punca kuasa. Okey, teruskan tengok jawapannya. X kuasa 2 sama dengan 25 jangan ambil 7 kuasa 2 lah ya. Sebab ni tambah. Tolak. Kalau ni tambah tak ada masalah tertukar pun. Tapi kalau tolak, kamu ambil yang paling panjang dululah. Tolak yang pendek satu lagi. Okey, 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Okey, dapat 6, 25 tolak 49. Jangan lupa kuasa 2 bawa ke sebelah siap-siap jadi punca kuasa. Pelajar selalu terlupa. Okey, dia akan tinggal dalam 5, 7, 6. Tapi kalau kamu tengok logik ke, okey, dia adalah paling panjang 25. Takkanlah jawapan dia 5, 7, 6 kan? Tak logik. Okey, so letak punca kuasa dapat 24. Okey, soalan C. Baik, soalan C adalah, nampak sisi yang bertentangan dengan dia. Kita bagi jawapan dulu pula. Okey, sisi yang hypotenuse yang dia nak. Jadi, 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 lah. Iaitu, X kuasa 2 sama dengan 14 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Mana-mana pun tak apa sebab dia tambah. Kalau yang ni tak boleh sebab dia tolak. Okey, so 196. 14 kuasa 2 lah. Tambah 81 tu 9 kuasa 2. Punca kuasa. Kuasa 2 bawa sebelah jadi punca kuasa. Dapat 277. Ini yang dimaksudkan jika perlu tu. Okay, ini yang dimaksudkan jika perlu tu. Okay, dapat 16.64. Ada something lagi. So, dia nak dua tempat perpuluhan sahaja. Jelas setakat ni? Teruskan dengan soalan C. Okay, saya bagi jawapan terus lah. Okay, X kuasa 2 sama dengan okey, yang ni yang bertentangan dengan dia adalah hypotenuse. Jadi kena ambil yang disuruh cari adalah sisi yang pendek satu lagi. Allah, jawapan dia tersilap. Bukan cm Okey, dalam meter. Okey, pula. 1.2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, kamu akan dapat 145 dan jawapan dia punca kuasa dapat 12.04 meter ya, bukan sentimeter. Silap. Typo kat sini. Teruskan. Yang terakhir, subtopik dia menyelesaikan masalah yang melibatkan teori Pythagoras. Benda ni sangat mudah, tapi pelajar dia akan ambil pot sebagai benda yang susah. Sebab dia malas baca. Okay. Jangan risau. Sebab soalan-soalan teori Pythagoras ni tak susah sangat. Dia melibatkan situasi sahaja. Okay. Tapi konsep dia masih sama. Okey, soalan 1. Dalam rajah di sebelah, PQR adalah garis lurus. Hitung panjang QR. Macam mana kita nak hitung panjang QR? Kita tengok soalannya. Jawapannya. Okey. Kalau kita tengok kat sini, saya bagi hint. Kalau kita tengok kat sini, dia suruh cari panjang QR. Tapi kita tak tahu sisi yang ini, jadi kita kena cari dulu sisi QS. Macam soalan contoh tadi. Okey. Jadi kalau kamu nak cari QS, kamu
QS kan sisi yang paling pendek. Jadi kamu ambil 34 kuasa 2 tolak 30 kuasa 2. Kamu akan dapat panjang QS. Okey. Daripada sini kamu akan ambil 20 kuasa 2 tolak yang QS kuasa 2 tadi. Kamu akan dapat QR. Punca kuasa lah. Okey, tengok jawapan dia ya. Okey, ini jawapannya. Okey. 34 kuasa 2 tolak 30 kuasa 2. Kamu akan dapat 16. Okey. Dan kamu akan dapat QR dia, apa dia? Okey, 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Kamu akan dapat 24. Okey, tengok soalan nombor 2. Dalam rajah di sebelah, PQR dan RST ialah garis lurus. Okey, itu perimeter kawasan rantau berlorek. So, benda ni tak susah. Okey, kita nak tahu rantau berlorek, kita just tambah semua ni. Okey, tambah apa? Ingat balik konsep perimeter. Okey, bab 11. Bab 11 ke bab 10? Saya tak ingat. Saya lupa set. Okey, bab 10 kot. Okey, perimeter. Jadi, kalau perimeter awak tambahlah QS, tambah ST, tambah PT ataupun TP, tambah dengan QP. Tak tahu pula panjang ST dengan QP kan? Jadi, kena cari dulu panjang RS. Okey, macam mana nak cari panjang RS? Okey, 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Kamu akan dapat panjang RS. Kemudian, awak ambil 12 tolak dengan panjang RS lah. Kamu akan dapat panjang ST. Selesai di situ. Okey. So, kamu akan dapat panjang ST. Kamu dah tahu panjang QS. Kamu dah tahu panjang PT. Kamu hanya tak tahu panjang PQ sahaja. Jadi, awak boleh cari tak? Boleh. Sebab awak tahu ini 12 dan ini 13. Guna segitiga yang besar ni pula. Okey. Jadi, kamu boleh dapatlah panjang PR ataupun RP ni dan kamu tolaklah dengan 3. Kamu akan dapat panjang PQ. Okey, ini adalah jawapannya. Tadi 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Kamu dapat 4 dan RP tu kamu cari lagi. Mula kamu tolak, kamu akan dapat 2 lah. Okey, kamu cari lagi RP, kamu dapat 5. Ni segitiga yang besar tadi. Okey, ST dia kamu ambil 12 tolak 4 lah. Dapat 8. Yang ni 5 tolak 3 dapat 2. Jadi perimeter kawasan berlorek. Okey, sini dapat 2. Sini dapat 8. Jadi 5 campur 8 campur 13 campur 2 dapat 28. Okey, settle. Untuk soalan nombor 2. Soalan yang 3. Okey, seutas tali dengan panjang 7.2 meter telah diikat pada puncak sebatang tiang bendera. Okey, ni daripada sini. Hujung tali itu diikat pada tanah mengufuk 4.5. Okey, diikat ke sini. 4.5. Okey, dari kaki tiang bendera itu. Hitung tinggi tiang bendera itu dan berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat pilihan. Nampak tak soalan dia? Okey, jadi kita boleh cari tak? Kita nak tahu tinggi ni. Jadi, yang diberi adalah hipotenus dan sisi yang pendek. Jadi, kita nak cari sisi yang pendek satu lagi. Ambil hipotenus ni kuasa 2 tambah, tolak 4.5 kuasa 2 lah. Kamu akan dapat panjang ataupun tinggi bendera. Okey. Katakan tinggi sebagai X. Okey, X sama dengan 7 kuasa 2 tolak 4.5 kuasa 2 lah. Kamu akan dapat 31.25. So, punca kuasa dapat 5.62. Jangan tinggalkan dia sebagai X. Sebab ketinggian dia tanya. Ketinggiannya adalah 5.62 meter. Okey. Seterusnya soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni, dia tak bagi gambar rajah dia lah. Tapi kamu boleh imagine sendiri. Okey, sebuah kapal bermula dari titik O. Okey, satu titik O. Dan berlayar ke arah barat daya sejauh 300 km. Kemudian daripada barat daya tu, dia pergi pula ke barat laut. 450 km. Okey, berapa jarak akhir dia? Maksudnya, dia nak segitiga lah. Maksudnya, mula-mula daripada sini. Contohlah, daripada sini kan. Dia pergi ke, apa ni soalannya? Barat daya. Lepas tu dia pergi pula ke, barat laut. Okey, lepas tu berapa jarak dia daripada O ni, daripada pusat ni sampai ke barat laut tadi? Itulah yang kamu cari. Maksudnya hypotenuse lah yang cari sebenarnya. Jadi 300 kuasa 2 tambah dengan 450 kuasa 2. Punca kuasa dapatlah jawapan dia. Mudah kan?
Hypotenuse pula. Teori Pythagoras ni tak lari konsep dia. Memang guna kuasa 2. Tapi kamu kena tahu dia nak cari hypotenuse ke atau dia nak cari sisi yang satu lagi. Okay, kesimpulan yang saya dapat buat kat sini, okay, untuk cari hypotenuse, okay, kamu kena tambah dua sisi yang satu lagi, yang dua sisi yang lain tu lah. Okay, dan punca kuasa. Kalau nak cari yang pendek, salah satu yang pendek, kamu kena ambil hypotenuse tu, tolak, okay, kuasa 2 tolak dengan sisi yang satu lagi, punca kuasa. Mudah sangat, okay. Saya rasa setakat itu sahaja. Terima kasih.